Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 21 Februari 2021 bersama saya Ismail Adnan dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Penantian berakhir fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan diawalkan pada Rabu 24 Februari. Pendaftaran vaksinasi tiada had tamat sehingga capai sasaran 80% rakyat menerima vaksin. Penantian rakyat Malaysia selama berbulan-bulan berakhir apabila kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 tiba di tanah air pagi tadi. Momen penting dan bersejarah itu berlangsung di Terminal Mas Kargo KLIA. Laporan Andy Riza Rohadian. Bekalan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech untuk kegunaan negara-negara Asia Pasifik termasuk Malaysia diterbangkan dari Belgium ke Singapura. Proses penghantarannya dikendalikan Pfizer-BioNTech dan syarikat Kurier Antarabangsa DHL. Pesawat Malaysia Airlines MH604 berlepas ke Singapura pukul 6 pagi untuk mendapatkan bekalan vaksin yang ditempah kerajaan Malaysia. Ia kembali semula ke tanah air sekitar 9 pagi dan tiba di Terminal Mas Kargo KLIA pukul 10.07 pagi. Saya rasa usaha yang dilakukan oleh kaki tangan kami dan juga pihak-pihak kerajaan yang memastikan semua urusan untuk membawa vaksin pertama ini berjalan lancar, dan di sepanjang perjalanan tadi daripada Kuala Lumpur ke Singapura saya boleh merumuskan semuanya adalah seperti yang dirancangkan. Kumpulan pertama bekalan vaksin yang diterima negara hari ini berjumlah 312,390 dos. Ia hadir dalam bekas sejuk beku yang dipenuhi ais kering selari ketetapan penyimpanan vaksin pada suhu ultra sejuk iaitu negatif 75 darjah Celsius. Ia bertujuan menjamin kualiti dan keselamatan vaksin selain mengekalkan tahap keberkesanannya pada kadar 95%. Kotak vaksin akan terlebih dahulu disimpan di dalam peranti muatan unit ULD sebelum dibawa turun dari pesawat. Ia kemudiannya akan dipindahkan ke dalam lori pengangkut untuk dibawa ke lokasi penyimpanan yang telah pun ditetapkan. Pasukan keselamatan berada di lokasi strategik sekitar terminal sebagai persediaan menghadapi ancaman keselamatan fizikal oleh penjenayah. Kehadiran ke lokasi termasuk bagi petugas media adalah terhad dan tertakluk kepada senarai nama yang dikeluarkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Ia selari prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan COVID-19 yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Detik bersejarah ketibaan vaksin COVID-19 ini disaksikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Turut serta Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dengan ketibaan vaksin batch pertama ini bermakna kerajaan sudah boleh memulakan program imunisasi COVID-19 di seluruh negara. Kita mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan sokongan semua pihak dapat kita seterusnya melaksanakan pelan vaksinasi kebangsaan COVID-19. Infrastruktur penyimpanan dan pengagihan bekalan vaksin sudah disediakan Kementerian Kesihatan bagi memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan lancar.
Februari 2021, tarikh penting dalam lipatan sejarah negara. Ia akan kekal dalam ingatan seluruh rakyat Malaysia. Vaksin COVID-19 yang dinanti berbulan lamanya akhirnya tiba. Ia memberi sinar harapan baharu dalam perjuangan melawan virus maut COVID-19. Namun perlu diingat, kejayaan bebas daripada pandemik bukan terletak pada vaksin semata-mata. Ia bukan pasport imuniti atau tiket untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Masyarakat tiada pilihan selain perlu kekal dengan prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan COVID-19 dan membiasakan diri dengan kehidupan normal baharu. Lindungi diri, lindungi semua. Andy Reza Rohadian, Berita RTM. Sementara itu, Perdana Menteri berharap rakyat Malaysia yang layak mendapat suntikan vaksin COVID-19 mendaftar sebagai penerima apabila pendaftaran dibuka dan mendapatkan suntikan seperti yang dijadual. Vaksinasi itu penting bagi mencapai sasaran Malaysia membentuk imuniti berkelompok dengan memastikan 80% penduduk dewasa menerima vaksin berkenaan. Menerusi hantaran di laman Facebook, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia secara langsung dapat membendung penularan jangkitan COVID-19. Tan Sri Muhyiddin turut menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan dan Malaysia Airlines dalam memastikan ketibaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech ke Malaysia. Malaysia melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula Rabu ini melalui 3 fasa dengan fasa pertama melibatkan 500,000 petugas Barisan Harapan yang dijadualkan sehingga April depan. Fasa kedua yang akan bermula April hingga Ogos depan dikhususkan untuk 9.4 juta warga emas berusia 65 tahun ke atas, golongan berisiko tinggi serta orang kurang upaya. Fasa ketiga pula kepada penduduk Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas, sama ada rakyat tempatan atau warga asing dengan sasaran lebih 13.7 juta orang bermula Mei ini hingga Februari tahun depan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dijadual pada Jumaat diawalkan ke Rabu ini. Keputusan itu diumumkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Yang saya umumkan tadi dan saya juga nak umumkan bahawa kita telah buat keputusan untuk awalkan permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di mana pada hari Rabu iaitu 24 hari bulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Bahagia Tan Sri Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, akan menerima suntikan vaksin pertama di Klinik Kesihatan Putrajaya pada 24 hari bulan. Petugas Barisan Hadapan termasuk petugas kesihatan dan bukan kesihatan bakal menerima suntikan pada Rabu ini. Khairi Jamaluddin turut mengakui kecekapan dan kesediaan bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA serta bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan KKM dalam memastikan penghantaran dan penerimaan vaksin berjalan lancar membolehkan program imunisasi itu dimulakan lebih awal. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dilaksanakan secara 3 fasa mulai bulan ini dengan menyasarkan 80% populasi negara ini atau 26.5 juta individu menerima vaksin itu yang akan diberikan secara percuma. Kerajaan turut berpendirian pendaftaran untuk vaksinisasi COVID-19 tidak akan ditamatkan sehingga mencapai sasaran 80% rakyat yang telah menerima vaksin. Justru orang ramai digalak untuk mengambil vaksin berkenaan secara sukarela. Sekiranya pada fasa 2 dan ketiga tidak ramai yang ingin mengambil vaksin, kita belum lagi buat apa-apa keputusan. Masih lagi polisi pendirian kerajaan adalah program imunisasi COVID-19 adalah secara sukarela. Kita tengoklah nanti kalau sekiranya tak ramai, then we will decide on another policy. Proses pendaftaran sebagai penerima vaksin COVID-19 bagi orang ramai dijangka dibuka bermula pada 1 Mac ini.
Bercakap dalam sidang media selepas menyambut ketibaan kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech, Khairy Jamaluddin turut memaklumkan penghantaran keseluruhan vaksin keluaran syarikat farmasetikal itu akan dilakukan secara berperingkat. Kumpulan kedua dijangka tiba Jumaat depan, diikuti setiap 2 minggu sehingga Malaysia menerima keseluruhan tempahan yang dibuat. Kumpulan pertama vaksin ini akan dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin PSV di seluruh negara. Keperluan termasuk penghantaran melalui kenderaan darat dari Singapura ke Johor pada pukul 2 petang tadi, selain penerbangan terus ke Pulau Pinang pada pukul 6 petang. Kebangsaan dapat dilaksanakan bagi membendung pandemik COVID-19 ini. For the 16 sites, I cannot give you the exact site, obviously, for security reasons. But we have 4 sites in Johor, 2 sites in Pulau Pinang, 6 sites in Selangor, 3 sites in Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, and 1 site in Wilayah Persekutuan Putrajaya. For now. In total, we have 54 pusat simpanan vaksin all over the country, including Sabah and Sarawak. But for this first shipment, it's going to be sent to those 14 sites in the states that I mentioned earlier. The last mile delivery will be handled by bahagian pharmacy of KKM. Menerusi diplomasi sains yang digerakkan, 73,710 dos vaksin Pfizer-BioNTech tiba di Johor dari Singapura pukul 2 petang tadi. Vaksin dibawa menggunakan truk DHL itu merupakan kumpulan pertama vaksin sama yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, pada pagi tadi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata program vaksinisasi di Johor secara berperingkat akan bermula pada minggu depan. Semua vaksin akan dihantar ke 4 pusat simpanan vaksin PSV dan 54 pusat pemberian vaksin PPV di Johor. Terdahulu beliau bersama Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad menyambut ketibaan vaksin di negeri itu di Tambak Johor. Pulau Pinang menerima 3 peranti muatan unit ULD yang mengandungi kira-kira 16,000 dos vaksin 6 petang tadi. Vaksin ini akan dibawa ke 2 pusat simpanan vaksin PSV. Ketua Menteri mengharapkan rakyat negeri Pulau Pinang menyokong program imunisasi kebangsaan. Vaksin yang disalurkan secara berperingkat itu akan memberi manfaat kepada 1.3 juta penduduk negeri Pulau Pinang. Sarawak dijangka bakal menerima kumpulan pertama vaksin COVID-19 minggu depan selepas ketibaan vaksin Pfizer-BioNTech di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, pagi tadi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, fasa pertama program penvaksinan di negeri itu akan bermula pada 27 Februari. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau berkata kerajaan negeri telah melakukan persediaan termasuk fasiliti, sokongan dan pemantauan ketat untuk pengangkutan. Sarawak mempunyai 7 pusat simpanan vaksin PSV masing-masing di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman, Sarike dan Limbang. Vaksin keluaran Pfizer-BioNTech adalah vaksin COVID-19 yang pertama diberikan kelulusan pendaftaran bersyarat oleh pihak berkuasa kawalan dadah PBKD dan bahagian regulatori farmasi negara NPRA selepas melalui proses penilaian yang sewajarnya dan akan sentiasa dipantau dengan rapat setelah digunakan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memberitahu vaksin berkenaan diberi kelulusan pada 8 Januari lepas dengan nama Comirnaty Concentrate for Dispersion for Injection. Antara kriteria yang diteliti oleh PBKD dan MPRA adalah profil keselamatan vaksin, kualiti vaksin dan vaksin mempunyai nilai efikasi yang baik untuk digunakan ke semua rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan sentiasa komited dalam memastikan keselamatan dan sentiasa mengutamakan kesihatan rakyat Malaysia dengan memantau dan meneliti semua ubat-ubatan termasuk vaksin yang diperoleh. Pendaftaran bersyarat itu diberikan bertujuan memberikan akses segera kepada vaksin COVID-19 semasa tempoh pandemik ini menggunakan pendekatan berasaskan risiko tanpa mengabaikan aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan.
Kerajaan bercadang mengeluarkan pasport vaksin sebagai dokumen pengesahan bagi individu yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, ketika ini dua kaedah dicadangkan, masing-masing dipaparkan di aplikasi MySejahtera dan dokumen secara fizikal, iaitu dalam bentuk pasport yang boleh diterima oleh negara lain. Kalau ikut rancangan kita perlu lihat juga bagaimana negara-negara lain boleh collaborate dengan pasport vaksin tersebut. Pertama sekali apabila kita keluar negara, pada hari ini kalau kita pergi ke Arab Saudi, kita perlu ada yellow book tu, iaitu kita perlu ada yellow book dengan Arab Saudi. Tapi negeri-negeri lain kita akan cuba untuk berunding bagaimanakah kita boleh selaraskan pasport vaksin di peringkat internasional Mengulas mengenai bekalan vaksin COVID-19, beliau memaklumkan program pemantauan selepas penerimaannya bakal dilakukan bersama syarikat pengeluar. Keperluan bagi memastikan proses pengedarannya berjalan lancar selain menjamin kualiti, keselamatan dan keberkesanan vaksin berkenaan kekal terpelihara. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 bermula Rabu ini mendapat reaksi positif masyarakat. Saya salah seorang pekerja yang bekerja di sektor pelancongan. Jadi memang kita orang mengharapkan vaksin tu supaya kita boleh melancong macam biasa. At least for the time being, domestik pun tak apa. Sebab kesian hoteliers, travel agencies, aviation sector kan, diorang pun semua terkesan. Jadi diorang pun ada anak bini juga nak bagi makan kan. Jadi saya rasa dengan adanya vaksin ni, insyaAllah kita semua boleh hidup macam biasa. Kita boleh at least kurang-kurangnya dalam Malaysia dulu, kita naikkan ekonomi pelancongan dalam negara kita dulu. Alhamdulillah, so kita dah ada satu protection lah untuk negara kita. So saya bangga saya menjadi kumpulan pertama untuk menerima vaksin ni lah, dan saya galakkan penerimaan vaksin ni kepada semua masyarakat Malaysia kita. Pertama sekali syukur Alhamdulillah kita dah dapat vaksin pertama hari ini, dan saya sangat berharap agar vaksin ni sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kes lah, kita boleh lindung diri kita kan daripada terkena COVID-19 tu. Itu yang terbaik lah kan, vaksin. Kalau ni Alhamdulillah lah, bagi saya rasa bersyukur lah kan, vaksin ada, kita tak berapa nak risau sangat lah. Saya rasa vaksin pertama bagus ya, sampai ke KLIA hari ini. Harap dapat dipercepatkan lah menggunakan vaksin tu sampai ke rakyat jelata ya, secepat mungkin lah. Harap vaksin ni kita boleh hidup macam biasa balik lah. Sebab sekarang pun banyak bergantung pada kerja. Kalau tak ada kerja, tak hidup pun susah lah. Harap vaksin ni boleh ubah balik lah kita punya kehidupan tu. Macam saya sebagai babysitter, so saya rasa sangat membantulah kan, sebab parents-parents yang saya jaga tu kerja berhadapan dengan orang ramai. Untuk saya sebagai babysitter yang duduk kat rumah ni, saya rasa selamatlah, insya-Allah. Vaksin tu sangat membantu. Pelan khusus perlu disediakan syarikat pembekal vaksin COVID-19 dalam menjamin keselamatan vaksin dan pihak terlibat sepanjang rantaian pengedarannya. Peringatan itu diberi Agensi Keselamatan Cyber dan Infrastruktur Keselamatan Amerika Syarikat. Ini sebagai persediaan menghadapi ancaman keselamatan fizikal oleh penjenayah. Dalam siri kedua laporan khas kesiapsiagaan Malaysia dalam pengurusan vaksin COVID-19, wartawan Andy Reza Rohadian turut memperincikan tahap persediaan keselamatan oleh salah satu syarikat pembekal vaksin negara, iaitu Pharma Niaga Berhad.
Bekalan vaksin yang dihasilkan syarikat pengeluar adalah terhad dan tidak mampu memenuhi permintaan penduduk dunia dalam tempoh singkat. Situasi tersebut telah meningkatkan risiko ancaman keselamatan di sepanjang rantaian pembekalan vaksin COVID-19. Agensi Keselamatan Siber dan Infrastruktur Keselamatan Amerika Syarikat CISA mendedahkan 6 ancaman fizikal yang mungkin berlaku, antaranya kecurian, rampasan besar-besaran dan juga penembak aktif. Kes jenayah tersebut telah pun berlaku dan dilaporkan di beberapa negara yang lebih awal menerima bekalan vaksin. Khawatir sekiranya insiden sama berlaku di Malaysia, Farman Niaga Berhad mengambil langkah proaktif mewujudkan pelan tindakan kawalan keselamatan. Ia melibatkan penggunaan peranti elektronik berteknologi tinggi. Vaksin adalah emas yang baru. The new gold. Maknanya orang akan berebut dengan vaksin ni. Satu, mungkin unsur sabotaj bagi mereka yang tak dapat buat, ataupun mungkin akan berlaku kecurian. So kita akan mewujudkan sistem security, kita akan menggunakan security luar. Satu, untuk kilang kami itu tersebut supaya tidak ada unsur pencerobohan. Vaksin yang dibotolkan di kilang dibawa ke gudang penyimpanan sebelum diedar ke fasiliti kesihatan. Penghantarannya menggunakan laluan darat dan udara menyebabkan kenderaan terlibat berisiko menjadi sasaran penjenayah. Sebab jumlahnya besar, kalau satu vaksin tu katalah YBKJ menyatakan satu vaksin tu dalam RM60 ke RM70 lebih kurang tu. So kalau kali berapa 1 juta ada berapa jumlahnya So takut ada elemen, lori ada tapi barang dah tak ada. So kita ada juga escort services yang akan kita buat dari segi menghantar daripada kilang kami ke gudang kami dan juga daripada gudang kami ke hospital. So kita akan mewujudkan end-to-end security bila perlulah mengikut keperluan itu sendiri. So kami utamakan benda itu sebab kita tak nak mengelak bila sampai ke hospital botolnya telah ditukar. Sistem pemantauan berasaskan internet kebendaan IoT diletakkan pada setiap pengangkutan bagi mengesan pergerakannya sepanjang proses pengedaran. Ia juga bagi memastikan suhu vaksin berada pada julat yang ditetapkan. Maklumat masa sebenar akan disalur terus kepada pengilang dan penerima bekalan vaksin. Kita boleh lihat trend ataupun nak mengetahui nak menganalisa kita punya jadual penghantaran dan juga laluan yang terbaik agar speed, maksudnya kita dapat membuat penghantaran dengan lebih cepat, tepat dan maklumat itu dapat disampaikan kepada pihak pelanggan sebelum ketibaan lori tersebut agar persediaan di pihak fasiliti kesihatan tersebut dapat dilakukan lebih awal. Lebih 600 pusat simpanan yang juga pusat pemberian vaksin akan dibuka di seluruh negara. Farman Niaga Berhad akan membekalkan 14 juta dos vaksin CoronaVac COVID-19 buatan China kepada Malaysia. Dengan pengalaman 26 tahun mengendalikan ubat-ubatan berdasarkan ketetapan Amalan Pengedaran by AEB, pengurusan dan pengedaran vaksin di negara ini sewajarnya lancar dan teratur. Andy Reza Rohadian, Berita RTM. Situasi semasa COVID-19 untuk hari ke-11 berturut-turut jumlah kes sembuh harian mengatasi kes baru. Kes sembuh hari ini 4,456, manakala kes baru 3,297 dengan Perak merekodkan jumlah kes baru terbanyak 1,215, manakala Selangor kedua dengan 868 kes. Peningkatan jumlah kes sembuh menjadikan jumlah kes aktif terus berkurangan kepada 33,304 kes. 5 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,056. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Sementara itu, 6 kluster baru COVID-19 dikenal pasti hari ini. Kesemuanya berkaitan tempat kerja. Di Johor, 5 kluster baru dikenal pasti iaitu kluster Jalan Persiaran Cemerlang, kluster Jalan Cemerlang Besi, kluster Jalan Kota Kulai, kluster Jalan Kelapa Mawar dan kluster Jalan Pandan Ria. Di Pulau Pinang, kluster perusahaan baru dikenal pasti. Sementara itu, 6 kluster tamat hari ini iaitu kluster Mikro, kluster Tasik Utama, kluster Titian, kluster Tapak Bina Jalan Wangsa, kluster Kota Road dan kluster Tanjung Lumpur. Sekaligus menjadikan 564 kluster tamat setakat ini. Asrama Kilang dan Tapak Binaan Central Medicare di Hilir Perak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok hingga 7 Mac ini. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut keputusan dibuat hasil penilaian risiko bersama pelbagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal PKP dan atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Sehingga Jumaat lepas, 1,966 saringan dilaksanakan. 185 individu positif COVID-19. Pelaksanaan PKPD itu juga bagi memudahkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar ke atas hampir 2,808 pekerja warga negara serta bukan warga negara yang tinggal di lokaliti berkenaan, termasuk untuk mengawal jangkitan dalam komuniti. Dalam perkembangan lain, PKPD di penjara Taiping dan kuartus kaki tangan Taiping Perak ditamatkan seperti dijadualkan esok. Sehingga kini, KKM telah melaksanakan 482 ujian saringan dan daripada angka itu secara kumulatif 142 kes telah direkodkan. Kuatan kini Bandar Raya. Ikuti paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi dengan ribut tropika Dujuan yang terbentuk di barat lautan Pasifik dan bakal melintasi negara Filipina. Keadaan ini sedikit sebanyak memberi pengaruh dari segi tiupan angin yang agak kencang yang menyebabkan keadaan laut yang bergelora. Ia membuatkan map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua masih lagi berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 23 Februari 2021. Bagi keadaan cuaca semasa pula tiada carapan hujan buat masa kini iaitu di sekitar negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Namun hal yang demikian, keadaan ini seperti yang kita dapat lihat di model ramalan cuaca kami pada esok hari, keadaan cuaca akan seakan-akan sama seperti hari ini. Namun masih lagi boleh berlaku hujan bersetir ribut petir di satu tempat, terutama sekali di bahagian Seri Aman, Kapit dan juga pedalaman negeri Sabah. Dikala keadaan cuaca panas dan juga kurang taburan hujan pada kini, iaitu Map Malaysia menyarankan orang ramai di luar sana agar kita sama-sama berganding bahu untuk mengadakan langkah penjimatan air dan juga tidak melakukan pembakaran terbuka. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum.
Bersua kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengisytiharkan Kuantan, Ibu Negeri Pahang sebagai bandaraya dalam majlis bersejarah pagi tadi. Al-Sultan Abdullah dalam titah diraja menzahirkan hasrat mahu melihat Kuantan yang mula wujud pada pertengahan kurun ke-19 menerusi sistem penubuhan Kuantan Sanitary Board pada 1 Ogos 1913 terus mencipta lebih banyak kejayaan sebagai sebuah bandaraya yang unggul. Namun, penubuhan sebuah bandaraya bukanlah semata-mata pada namanya. Justru, dalam meniti hari-hari mendatang, Kerajaan Negeri Perak dan Majlis Bandaraya Kuantan hendaklah sentiasa menumpukan usaha ke arah peningkatan kesejahteraan dan perkhidmatan yang mengutamakan rakyat jelata. Marilah kita sama-sama berdoa pada hari yang penuh bersejarah ini. Semoga Bandaraya Kuantan akan menjadi sebuah bandaraya yang unggul serta sentiasa berada dalam perlindungan Allah SWT. Al-Sultan Abdullah yang juga Sultan Pahang terdahulu berkenan mencemar duli menyempurnakan Majlis Pemasyuran Bandaraya Kuantan di Kompleks Bandaraya Kuantan yang berlangsung dalam suasana sederhana mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang berkuat kuasa di Pahang. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat diiringi anak-anda Seri Paduka Baginda berdua termasuk pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah. Hadir sama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Nur Aini Abdul Rahman, Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamaruddin, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah serta Barisan Pentadbiran Negeri Pahang. Pada majlis sama, Al-Sultan Abdullah juga berkenan melantik Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuantan Datuk Hamdan Hussein sebagai Datuk Bandar pertama Kuantan selain berkenan merasmikan Kompleks Bandaraya Kuantan. Daerah Kuantan terus melakar sejarah apabila malam ini dua perasmian mercu tanda baharu yang dibina kini akan dirasmikan. Perkembangan penuh langsung kita bersama Atira Haswah di Kuantan. Silakan Atira. Terima kasih Heza dan Ismail. Di sebelah siang tadi saya berada di Kompleks Majlis Bandaraya Kuantan MBK untuk pemasyurannya sebagai bandaraya dan kini di sebelah malam pula saya berada di perkarangan Menara Kuantan 188 di mana mercu tanda yang dibangunkan di tepi Sungai Kuantan ini sebentar saja lagi akan dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah secara dalam maya dan akan disaksikan oleh pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alamsyah Ibni Al-Sultan Abdullah yang berkenan mencemar duli di sini. Baginda turut diiringi oleh Menteri Kanan Kerja Raya iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dan turut serta Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Menariknya Menara Kuantan 188 ini merupakan menara yang tertinggi di Pantai Timur dan ia telah pun siap dibina pada September 2019 dan menjadi menara kedua tertinggi di Malaysia. Dan pembinaan menara setinggi 92 meter ini merupakan mercu tanda ikonik baharu Kuantan dan juga Pantai Timur di mana ianya bertujuan merancangkan lagi industri pelancongan negeri Pahang khususnya sekaligus mewujudkan limpahan ekonomi yang bermanfaat kepada rakyat setempat. Dan untuk pengetahuan anda, tidak hanya Menara Kuantan 188 ini yang akan dirasmikan tetapi malam ini juga akan turut dirasmikan Jabatan Putra iaitu jambatan kedua di daerah Kuantan yang merentasi Sungai Kuantan menghubungkan kawasan Tanjung Lumpur ke Bandar Kuantan dan ia sekaligus dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga merupakan laluan tambahan kepada jambatan sedia ada yang menghubungkan Tanjung Lumpur ke Bandar Kuantan ini. Dan jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan atau cara mengenai majlis untuk malam ini dan ingin juga saya mengajak anda sekiranya pandemik COVID-19 semakin
beransur pulih dan sektor pelancongan mula dibuka. Jangan lupa untuk jadikan Pantai Timur ini sebahagian daripada senarai untuk anda kunjungi, di mana di Terengganu ada jambatan angkatnya, di Kelantan pula ada Pasar Siti Khadijahnya, dan di Kuantan juga kami mempunyai ikonik baru iaitu Menara Kuantan 188. Jadi saya kira itu saja dari saya langsung di Kuantan. Kembali kepada Hazel dan Ismail. Terima kasih Atira untuk langsung dari Kuantan, Pahang. Seterusnya, kurang 24 jam lagi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 akan bermula dalam suasana pembudayaan norma baharu. Bagi menjamin keselamatan calon sepanjang peperiksaan, persiapan akhir di 3,310 pusat peperiksaan SPM di seluruh negara dilaksanakan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan, termasuk proses disinfeksi Dewan Peperiksaan. Di Kedah, tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah Mergong dekat Alustar mendapati pihak pentadbiran telah membuat persiapan awal. Dewan Peperiksaan sekolah ini boleh memuatkan 126 calon daripada 140 pelajar dan baki 14 calon ditempatkan di ruangan kelas. Berbanding tahun sebelum ini, Dewan ini mampu memuatkan sehingga 170 calon SPM. Pengetuanya Mahir Muhammad berkata pihaknya juga telah menetapkan susun atur keluar masuk pelajar, termasuk menyediakan peralatan mengesan suhu dan cecair pembasmi kuman. Menteri Besar Perak Datuk Sarani Muhammad pula berpesan agar semua calon SPM kekal fokus dalam menghadapi peperiksaan itu esok. Beliau turut mendoakan agar semua calon sentiasa tabah mengharungi peperiksaan itu dalam tempoh penuh cabaran ketika ini. Beliau yang juga seorang bekas guru menasihati ke semua calon agar sentiasa bertenang dan mengikuti nasihat serta tips yang diberikan oleh guru masing-masing. Calon SPM di Kelantan yang dijangkiti COVID-19 tidak akan menduduki peperiksaan itu esok. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin berkata, calon berkenaan bakal menduduki peperiksaan berkenaan pada tarikh dan lokasi yang ditetapkan kemudian. Seminggu sebelum pembukaan sesi persekolahan 2021, ibu bapa sibuk membeli kelengkapan sekolah anak-anak, terutamanya yang baru masuk tahun 1. Dan cuti Ahad pula dimanfaatkan ibu bapa untuk berbuat demikian. Wartawan Audi Muhammad Noor meninjau suasana di pusat beli belah Maidin di Subang Jaya. Pakaian, kasut, beg dan alat tulis menjadi tumpuan ibu bapa. Ramai yang tidak membelinya pada Disember lalu kerana percaya sesi persekolahan Januari 2021 akan ditunda kerana pandemik COVID-19. Ini menyebabkan ibu bapa menyifatkan pengumuman Menteri Pendidikan yang sekolah akan dibuka 1 Mac ini sebagai mengejutkan. Kerana kebanyakan ibu bapa memberi tumpuan dan mula selesa dengan konsep pembelajaran dan pengajaran di rumah. Persiapan buku sekolah semua dah settle, semua sekarang baju je lah sebab yelah baru je umum kan, sekolah nak buka lagi seminggu. So memang tak ada beli pun sebelum ni, so hari ni je lah. Kebetulan sekarang ni kan budak-budak dah boleh masuk shopping komplek. Saya baru nak buat persiapan sebenarnya. Sebab baru ni memang tak buat lagi sebab tak jadi sekolah kan, kata 20 bulan Januari hari tu. So 2 hari lepas Kementerian Pendidikan bagi buat pengumuman balik untuk sekolah 1 Mac ni, itu pun berperingkat. So saya siapkan anak saya yang masuk J1 dulu. Yang ni kali kedua lah. Sebab kali pertama yang bulan 12 lepas, walaupun tak ada, kerajaan tak ada cakap apa lagi, kami dah standby baju-baju lah. Cuma yang ni macam alat tulis je lah. Bagi anak-anak pula, memberi pakaian dan peralatan sekolah sangat menyeronokkan. Mereka juga tidak sabar untuk kembali ke sekolah. Seronok, dah lama tak jumpa kawan dengan cikgu. Seronok jumpa cikgu. Lepas tu dapat jumpa kawan. Belajar pun seronok.
Sesi persekolahan akan bermula tidak lama lagi sebarang dan segala persiapan telah dibuat oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka ke sekolah kerana mereka juga merindui sesi persekolahan mereka dan pembelajaran mereka lebih efektif dan lebih rapat dengan guru-guru di sekolah. Audi Mamano, Berita RTM. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjadi penerima pertama vaksin COVID-19 daripada syarikat Pfizer-BioNTech sempena program imunisasi yang dilancarkan sehari lebih awal daripada jadual asal. Lebih 4 juta penduduk pula dijangka menerima suntikan vaksin menjelang Mac. Majoriti rakyat Australia akan disuntik dengan vaksin AstraZeneca sebelum hujung Oktober. Semua penduduk dewasa di United Kingdom akan menerima suntikan vaksin COVID-19 menjelang akhir Julai ini. Pengumuman dibuat Perdana Menteri Boris Johnson yang turut menyasarkan semua penduduk berusia 50 tahun ke atas akan disuntik vaksin menjelang 15 April. Setakat ini, 17.2 juta penduduk UK sudah diberi vaksin daripada keseluruhan 67 juta penduduk. 200,000 dos vaksin COVID-19 keluaran syarikat China Sinovac selamat tiba di Mexico dari Hong Kong. 10 juta dos lagi dijangka tiba dalam beberapa minggu lagi. Selain Sinovac, Mexico turut membeli vaksin daripada CanSino Biologics juga dari China, Sputnik dari Rusia, Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca. Di Amerika Syarikat, sebuah pesawat penumpang mengalami kebakaran enjin sejurus berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Denver menyebabkan serpihannya menimpa beberapa buah rumah. Pesawat United Airlines dalam perjalanan ke Honolulu, Hawaii itu berjaya mendarat dengan selamat. Kesemua 231 penumpang dan 10 kru penerbangan selamat tanpa kecederaan. Ya, seterusnya untuk perkembangan sukan, sahabat penyampai kita sudah bersedia dengan laporan. Azam, teruskan. Tahun ke-50. Azizul Hasni dan Harif Saleh catat kejayaan di luar negara. Ismail Hazel, terima kasih. Baik, Majlis Sukan Negara MSN yang mula ditubuhkan sejak 21 Februari 1972 hari ini menyambut ulang tahun ke-50. Sambutan Jubli Emas ini menandakan kematangan 5 dekad usia MSN sebagai sebuah organisasi yang kukuh melalui pelbagai ujian dan rintangan sejak penubuhannya demi memartabatkan sukan negara ke peringkat dunia. Wartawan Tina Ramah ada laporannya. Pelbagai sejarah dipahat dalam arena sukan dunia, pelbagai kejayaan dan kejuaraan di lakar atlet negara. Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole Ann David dan Azizul Hasni Awang antara nama anak tempatan yang sudah melakar banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Juga tidak dilupakan legenda-legenda sukan negara seperti Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari, Santokh Singh dan So Au Chin dalam dunia bola sepak, jaguh olahraga Tan Sri Dr. M. Jagadisan dan Datuk M. Rajamani, Ratu Renang Nurul Huda Abdullah, legenda hoki negara Datuk Mirnawan Nawawi dan ramai lagi. Kejayaan mereka ini tidak datang begitu sahaja. Penghargaan harus diberi kepada Badan Sukan Terunggul Tanah Air iaitu Majlis Sukan Negara. Bermula daripada program Target 86 sehingga program Road to Tokyo 2020, pelbagai program telah dijayakan demi pembangunan atlet dan mencungkil bakat baharu. Dalam 5 dekad ini, seramai 8 ketua pengarah telah menerajui MSN bermula daripada Cik Wan Hamad Razzi sehingga Datuk Hamad Syafawi Ismail. Sempena sambutan Jubli Emas MSN hari ini, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan dan beberapa penggiat sukan tempatan sempat meluangkan masa menyampaikan ucapan. Dengan kesungguhan dan perubahan-perubahan terkini termasuk juga dengan cabaran, saya yakin insya-Allah MSN akan terus maju
dan menjadi pelengkap kepada pembangunan dan kecemerlangan sukan di tanah air. Selamat maju jaya, selamat ulang tahun MSN ke-50 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Majlis Sukan Negara. Dan saya berharap semoga Majlis Sukan Negara kekal sebagai badan yang terunggul di dalam negara kita ini dalam melahirkan atlet-atlet yang berkelas dunia. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada Majlis Sukan Negara Malaysia. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan MSN kepada kemajuan sukan Malaysia selama ini. Kami tim ASN akan terus kekal komited untuk bekerja bersama rapat dengan MSN demi kegemilangan sukan negara. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 Majlis Sukan Negara MSN. Semoga dapat terus melahirkan atlet-atlet berkaliber yang hebat, yang berkualiti tinggi, yang mampu mencabar atlet-atlet luar negara di peringkat antarabangsa. Kepada seluruh warga Majlis Sukan Negara, saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-50. Sambutan Jubli Emas menggambarkan betapa MSN telah matang dan akan terus melakukan tugasan dan juga komitmen anda untuk melahirkan lebih ramai lagi atlet-atlet negara yang akan dihormati di persada dunia. Selamat menyambut ulang tahun ke-50. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 buat Majlis Sukan Negara. Dengan harapan semoga terus melaksanakan program-program berkualiti demi melahirkan anak-anak tempatan yang berkelas dunia, dan semoga terus cekal dan tabah menghadapi apa juga cabaran demi sukan negara. Kerana sudah terbukti sukan mampu menyatukan rakyat Malaysia. Selamat hari jadi yang ke-50 buat Majlis Sukan Negara MSN yang menyambut hari jadinya pada tahun ini. Semoga terus menjadi tulang belakang kepada kelahiran ramai lagi atlet drama dunia di peringkat antarabangsa. Kami warga kerja sukan kelas ingin mengucapkan sedalam tahniah kepada MSN terus memenuhi prestasi. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 Majlis Sukan Negara. Sumbangan Majlis Sukan Negara dalam memartabatkan sukan negara di persada dunia adalah amat besar. Apatah lagi ketika pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia dan turut menjejaskan arena sukan negara. Namun, ia bukan penghalang buat MSN untuk memastikan kelangsungan sukan tanah air. Sumbangan MSN selama 5 dekad ini untuk melahirkan juara dunia, juara kebangsaan daripada anak-anak tempatan adalah sesuatu yang harus dibanggakan. Selamat ulang tahun ke-50 Majlis Sukan Negara, tahniah dan terima kasih. Tina Ramah, Berita RTN. Ya, sejumlah 4,000 senarai penerima awal vaksin daripada sektor sukan telah dikemukakan Kementerian Belia dan Sukan KBS kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Jelas Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Nana Marikan, ia membabitkan atlet yang mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Menurut beliau, untuk permulaan, keutamaan akan diberikan kepada atlet dan pegawai yang menyertai sukan Olimpik dan sukan di peringkat antarabangsa. Saya dah bangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet antara yang diberi keutamaan peringkat permulaan adalah The Olympian. Kemudiannya akan disusuli oleh sukan-sukan keutamaan. Jumlah keseluruhan yang telah dihantar adalah berjumlah 4,000. Walau bagaimanapun, keputusan meluluskan senarai nama ini tertakluk kepada bidang kuasa MOSTI. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula 24 Februari ini. Dua jago berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Shah Firdaus Sahrom berjaya meraih penamat 1-2 dalam acara pecut pada kejohanan berbasikal trek Elite Victoria di Australia. Ia sekaligus meletakkan mereka di landasan tepat menjelang Sukan Olimpik Tokyo. Pada kejohanan yang berlangsung di Velodrome Pusat Sukan Antarabangsa Darebin, Melbourne itu, The Pocket Rocketman menewaskan pelumba Brunswick Cycling Club Max Coulson pada peringkat suku akhir sebelum menyingkirkan bekas juara kirin remaja dunia Connor Rowley di separuh akhir. Manakala Shah Firdaus pula menewaskan dua pelumba Blackburn, Sean Cleary dan Sam Gallagher masing-masing di suku akhir dan separuh akhir. Kedua-dua pelumba negara itu yang berpangkalan di Melbourne menjalani latihan di bawah kendalian Ketua Jurulatih John Besley sebagai persiapan ke Sukan Olimpik Tokyo. Azizul Hasni merupakan harapan untuk meraih emas pertama Malaysia di tamasya berkenaan.
Baik, kejayaan itu diteruskan pelumba dari pasukan Terengganu Cycling Team TSG, Muhammad Harif Saleh. Hampir setahun berehat daripada sebarang kejohanan akibat pandemik COVID-19 tidak menjejaskan prestasi Harif selepas berjaya menjulang kejuaraan pada perlumbaan Grand Prix Manavgat di Turki. Harif menamatkan kayuhan dengan catatan masa 3 jam 13 minit dan 35 saat. Saya pun tak sangka, orang kata setelah setahun saya dah berlumba, tapi saya bangkit balik untuk perlumbaan ini dan saya berkicang. Rakyat Malaysia, rakyat Terengganu boleh menang juga di Europe. Itu dia. Tapi terima kasih banyak pada tim kru-kru yang memang 100% lah. Kelas yang malang. Saya pun orang kata semangat baru nak tu. Alhamdulillah rezeki kita ini beres. Ini merupakan kejayaan pertama buat atlet berusia 32 tahun itu di bumi Eropah sepanjang bergelar pelumba profesional. Pencapaian ini merupakan permulaan positif buat pelumba TSG pada pembukaan musim 2021 dalam kalender perlumbaan basikal dunia dalam melakar lebih banyak kejayaan. Terengganu FC TFC perlu menang perlawanan pertama Liga Super menentang UiTM FC di Stadium Shah Alam pada 6 Mac depan sekiranya mahu momentum cemerlang pasukan berterusan hingga akhir musim. Pengurusnya Zulfadli Rozi berkata meskipun skuad penyu berjaya mencatat pencapaian agak membanggakan musim lalu, namun ia bukan jaminan untuk pasukannya terus selesa. TFC sebelum ini menghuni tangga ketiga Liga Super musim lalu sekaligus layak kesaingan Piala AFC tahun ini. Jelas Zulfadli, pasukannya perlu mengerah tenaga untuk mengumpul mata awal berikutan rekod perlawanan awal musim lalu tidak begitu memuaskan. Sementara itu, Ketua Jurulatih TFC Nafuzi Zain berkata beliau sudah membuat persiapan terbaik untuk anak buahnya menghadapi jadual Liga Super yang padat serta mencabar musim ini. Beliau enggan menjadikan tempoh pramusim yang singkat sebagai alasan gagal meraih kemenangan di Stadium Shah Alam nanti. Ya, saudara, berita segmen sukan berakhir di sini. Berita perdana diteruskan dengan segmen hashtag bersama dengan Ismail dan juga Hazal. Silakan. Penduduk kampung Sumergeneng di Tuban, Surabaya, Indonesia menjadi jutawan segera selepas menjual tanah dan tindakan mereka membeli 176 buah kereta baharu secara beramai-ramai tular di media sosial. Tanah penduduk diambil untuk pembangunan kilang petroleum milik Pertamina dan syarikat Rusia Rosneft. Papasan diterima sekitar 2.3 juta ringgit hingga 7.5 juta ringgit. Terdapat 800 penduduk di kampung Sumergeneng, namun hanya tanah 225 penduduk diambil untuk projek berkenaan. Tidur pun boleh menjana pendapatan. Seorang streamer di aplikasi Twitch bernama Asian Andy mendapat sumbangan lebih RM60,000 dengan hanya tidur dan penonton memberi sumbangan ketika live. Melalui setiap sumbangan, penonton boleh menghantar mesej termasuk audio. Ada yang mengambil kesempatan mengganggu tidur Andy dengan menghantar bunyi salakan anjing selain memainkan muzik yang kuat. Video percikan api bergerak di kabel elektrik tular di media sosial. Kejadian berlaku di Louisiana, Amerika Syarikat. Bujur tidak menyebabkan kebakaran rumah. Ribut salji yang merosakkan transform elektrik dikatakan antara punca kejadian itu. Ya, dalam segmen B-Diva, ketika ramai artis terjejas mata pencarian kerana COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan, pelakon dan penyanyi Izu Islam antara yang bernasib baik. Tidak mahu senang sendiri, Izu antara mereka yang sering turun padang menghulurkan bantuan kepada golongan yang lebih memerlukan. Sebagai duta peletup muka, Izu berbesar hati apabila terlibat dengan program amal. Melalui program itu, Izu bersama syarikat Neutrovis menyerahkan peletup muka khas buat golongan yang tidak berkemampuan, termasuk penduduk PPR dan petugas barisan hadapan.
apa yang kita buat, setiap perkara yang kita lakukan sedikit sebanyak akan memberi impak kepada masyarakat. Sebenarnya nak membantu orang lain yang sedang memerlukan, sebenarnya kita tak perlu tunggu time pandemik pun, bila-bila pun kita boleh buat. Tapi di era pandemik ni, orang kata ini masa yang lebih sesuai sebab kita tahulah masing-masing ada yang lost job, ada yang hilang punca pendapatan. Jadi ini orang kata salah satu ruang yang sangat-sangat terbaik yang kita boleh gunakan untuk menghulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Pada majlis penyerahan pelitup muka di Putrajaya baru-baru ini, Izu bersama pengarah urusan Mesta Beauty Sdn Bhd, pemilik jenama Nutrovis, Zain Puah serta pengarah urusan Anggun Kirana Sdn Bhd dan pemilik jenama Himaya Datuk KK Chua menyumbangkan 10,000 kotak pelitup muka kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin. Ya, dengan itu berita perdana edisi 21 Februari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baru. Dan pastikan anda imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.